Islam tak ada sistem kasta. Geng ni dah masuk bawah, geng ni lambat nak masuk syurga. Ada agama, ada kasta. Kadang-kadang dia nak komplain Islam, dia kena check kepercayaan dia dulu. Ni telah jawab dulu ni, kenapa Islam membenarkan penghambaan sedangkan itu suatu kezaliman. Dulu saya dah jawab dah ni, tapi dah tanya jawab dia. Penghambaan, slavery, penghambaan ini bukan dimulakan oleh Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang perhambaan ni ada dalam dunia ni, iaitu manusia memperhambakan manusia yang lain. Bukan saja zaman dulu, sehingga zaman mutaakhir. Kita tengok Abraham Lincoln, salah satu perjuangan dia tu untuk membebaskan perhambaan. William Wilberforce, British, ahli parlimen, MP British, berjuang untuk menentang slavery. Dan ramai yang terkorban kerana kuatnya perhambaan, kejamnya white ni, orang kulit putih ni. Hari ni kita duduk tengok dia buat nanya orang kulit hitam negara dia tu, dia sikit dah tinggal saki-baki. Dulu sangat kejam, tuan-tuan tengok. Orang tua-tua dulu ada tengok filem Kunta Kinte, mana tuan-tuan ingat? Ha? Cikgu Doreh tengok lah. Tuan-tuan boleh tengok banyak filem. The Amazing Grace, filem yang tentang perjuangan William Wilberforce. Ini cerita sampai moden lah. Susahnya nak buang perhambaan. William Wilberforce berjuang daripada muda sampai ketua, sampai sakit. Berapa kali table di parlimen gagal, berapa Perdana Menteri, kerana nak buang perhambaan tu punya susah. Sebab akan membabitkan ladang, pekerja ladang, toki-toki semua. Dan orang cuba men-charge dia di atas treason, derhaka pada raja, kerana ia akan melemahkan ekonomi British Empire. Abraham Lincoln sulit dia nak menghadapi hal ini. Itu zaman moden. Nabi SAW datang pada zaman yang perhambaan dah ada dah. Orang tu jadi hamba, orang ini jadi hamba, orang jadi dah hamba. Bahkan zaman itu mungkin orang tu tak minum arak, tak buat benda tak elok, tapi di rumah dia ada hamba. Terutamanya orang-orang besar. Orang-orang besar. Pasal kerja di rumah, serve makan, masak, hamba. Dan yang selalu kenanya orang kulit hitam lah. Sejak dulu mereka kena. Apabila Islam datang, sistem perhambaan is there. Dia ada di situ. It was there. Dia di situ. Maka kita tahu dalam sejarah Islam, arak bukan semua orang minum. Ada orang termulia tak mau minum arak. Tu pun Islam hapuskan dia berperingkat. Kalau tidak dia mengejut, reform tak boleh berlaku. Bila Islam datang, hamba ada. Islam haramkan tangkap orang buat hamba, tapi hamba masih ada. Islam galakkan semua orang supaya bebaskan hamba. Banyak fadilat bebaskan hamba. Bahkan siapa bunuh orang tanpa sengaja, tahrirul raqabah, bebas hamba. Siapa datangi isteri bulan puasa, bebas hamba. Banyak bab dalam Islam, bebas hamba, bebas hamba, bebas hamba, bebas hamba.
Tetapi Islam tidak tutup satu pintu. Pintu tu lagi saya sebut. Sebelum di samping bebaskan hamba, Islam samakan hamba juga dengan orang lain. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Siapa yang beramal soleh daripada lelaki dan wanita sedangkan dia mukmin, mereka masuk syurga. Maksud nak masuk syurga tak ada kaitan hamba tak hamba ni. Islam tak ada sistem kasta. Geng ni dah masuk bawah, geng ni lambat nak masuk syurga. Ada agama, ada kasta. Kadang-kadang dia nak komplain Islam, dia kena check kepercayaan dia dulu. Islam buat larang pukul hamba. Tak pasal-pasal. Nabi kata, ya Aba Mas'ud, innallaha, dia Abu Mas'ud buat hamba dah, innallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam. Wahai Aba Mas'ud, Tuhan lebih berkuasa atasmu daripada engkau berkuasa atas budak ni. Pukul dia. Nabi marah dia. Bahkan Nabi SAW kata, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'ti aw latamahu fa inna kafaratahu an ya'tiqahu. Siapa yang pukul hamba dia sedangkan budak tu tak buat apa, balasan dia bebaskan hamba tu. Banyak benda Islam tak boleh, tapi hamba ada. Mungkin orang kata Nabi buat peraturan ketat, Nabi suruh makan apa yang kita makan, bagi dia pakai, jangan buat nanya dia. Kenapa tak suruh hapuskan terus? Hamba, kita tengok kan, ada hamba, ada orang hadiah hamba pun pada Nabi. Maryah Qibtiyah itu hamba yang dihadiah pada Nabi. Kenapa? Satu pintu Islam tak tutup. Pintu itu ialah pintu peperangan. Bila orang tu berperang dengan Islam, dia atas niat memusuhi Islam dan menentang Islam dan menghancurkan Islam, dan orang Islam keluar untuk mempertahankan ancaman terhadap agama mereka yang dinamakan sebagai perang jihad. Dalam perang jihad itu boleh orang yang ditawan menjadi hamba. Sebab apa? Sebab geng sana buat lagi teruk. Habis tawanan Islam, habis gantai, tapi Islam tak jadi hamba. Termasuk asalnya yang ditawan tu Safiyah binti Huyai, isteri Nabi tu, yang Yahudi tu, Ummul Mukminin. Kemudian Nabi bebaskan, kemudian Nabi kahwini dia. Dia tawanan perang. Jadi wanita yang ditawan dan lelaki yang ditawan, kalau Islam tak ada sistem hamba ni, depa mai perang dengan Islam, lah kali Islam Nabi tawan depa, lepas tu salam bye bye, hamba balik. Macam tu ramailah pakat berani perang dengan Islam. Pasal Islam tak bunuh tawanan perang. Habis kalau tak bunuh, lepas perang menyerah diri, dah menyerah diri, tak boleh bunuh juga Islam. Lepas tu balik saja, tahun depan main perang lain. Dah jadi hamba. Tapi dengan peraturan-peraturan tadi, tak pukul, tak apa, tak seksa dia, dan digalakkan memerdekakan dia, terutama apabila dia beriman. Bahkan hamba tu, tuan hamba yang lelaki ni boleh menggauli hamba tu seperti mana dia menggauli isteri. Jika dapat anak, dia panggil Ummul Walad, ibu kepada anak. Anak tu dibin depan pada tuan dia, dan tuan dia tak boleh pi jual hamba tu, dah kena duduk di situ.
Kalau tuan dia mati, hamba tu merdeka. Maksudnya Islam reduce, tapi dia kekalkan satu ini untuk protect Islam sendiri pada zaman yang penjara tak ada, apa tak ada. Dan apabila dunia manusia dah tak ada hamba, di dunia Islam dah perhambaan hampir hilang. Tapi di Amerika, yang cakap tentang Amerika masih ada. Sehingga Abraham Lincoln buat. Di British kejam. Mereka pergi ke Afrika, mereka tangkap orang. Bahkan sebahagian yang mereka tangkap tu raja-raja Afrika pun. Mereka bawa ke negara mereka, mereka jadikan hamba dengan begitu kejam. Kerja di ladang-ladang, mereka bunuh macam tu saja. Tapi Islam tidak seperti itu. Mereka umpan supaya ditanya kepada orang Islam, pasal apa Islam ada hamba? Dia lupa diri dia. Pada dunia Islam dah reda hamba dah, kau masih ada hamba lagi. Dan sebahagian ni budak-budak kita tanya, kenapa ada bab hamba, bab hamba. Sekarang hampir tak ada benda tu dalam dunia Islam, kerana pintu jihad, peperangan pun tak ada, dan seumpamanya tak ada. Wallahu a'lam.